Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harakiat Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 9.3 peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, ini adalah video part 2 sambungan kepada video part 1. Okay, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 4 KSSM terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 134 sehingga muka surat 136. Kita terus pergi kepada soalan. Okey, baik. Jawab setiap soalan berikut. Okey, nombor 1. Sebiji dadu adil di lambung. Cari ke barang kalian mendapat A. Nombor ganjil atau nombor 2. B. Nombor perdana atau nombor genap. Okey, jadi untuk setiap soalan ni A dengan B ni kita kena nyatakan. Kita buat dia punya peristiwa tu. Okey. Katakan kita buat A dengan B lah. Okey, baik. Jadi kita nyatakan A tu apa, B tu apa. Kita jawab dulu soalan A ni. Okey, jadi kita nyatakan A tu apa? A, peristiwa mendapat nombor ganjil. Okey, B, peristiwa mendapat nombor 2. Okey, baik. Jadi kita senaraikan. Okey, A tu dia punya peristiwa mendapat nombor ganjil. Dalam dadu adil tu nombor ganjil nombor 1, okey, nombor 3, nombor 5. Okey. Okey, B, peristiwa mendapat nombor 2. B, okey, nombor 2. Sebenarnya kita tengok ada tak A bersilang dengan B. Okey. Nombor ganjil 135, B tu 2. Jadi tak bersilang antara satu sama. Maksudnya tiada unsur yang bersilang antara A dengan B tu. Jadi dia kata kebarangkalian mendapat nombor ganjil atau nombor 2. Kalau ada perkataan atau, maksudnya apa? P itu probability kebarangkalian A bergabung dengan B. Itu maksud dia atau tu tadi. Jadi rumus dia maksudnya PA tambah P B. Okey. Kebarangkalian mendapat A ataupun nombor ganjil tadi ada berapa? 3. Dalam dadu adil ada 6 nombor. Jadi 3/6. Tambah PB tu apa tadi? Dapat nombor 2.
Kepada kalian dapat nombor 2, 1 daripada 6. Okey. 3/6 tambah 1/6 akan dapat 3/6 tambah 1/6 akan dapat 4/6. 4/6 kecilkan jadi 2/3. Okey. Jelas Okey, pergi kepada A selesai. Okey, pergi kepada B. Dekat sini lah. Okey. Sama juga kita buat A dengan B juga. A itu apa? Peristiwa mendapat nombor perdana. B, peristiwa mendapat nombor genap. Okey, baik. Jadi kita senaraikan. A itu peristiwa mendapat nombor perdana tadi. Okey, nombor perdana yang ada pada dadu adil tadi. Okey, nombor 2, 3, 5. Okey. B itu dapat nombor genap. Okey, B 2, 4, 6. Okey. Ada tak kata yang set A yang bersilang dengan B? Jadi kat sini ada kan, iaitu nombor 2. Sebab nombor 2 tu adalah nombor perdana, pada masa yang sama nombor 2 tu pun adalah nombor genap. Jadi ada nombor 2. Jadi soalan dia, P A bergabung dengan B. Jadi rumus dia akan jadi PA tambah PB tolak P A bersilang dengan B. Okey, PA tadi 1, 2, 3. Ada 3 nombor per dengan 6 tambah PB ni ada 3 juga per 6. Okey. Tolak nombor 2 ni ada kata 1 daripada 6. Maksudnya 1 nombor daripada jumlah nombor dekat gaduh adil ada 6. Okey. Jadi kita tambah 3/6 tambah 3/6 tolak 1/6. Okey, kita dapat 5/6. Okey, selesai untuk soalan 1. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua.
Sebuah kotak mengandungi 2 biji guli merah, 3 biji guli biru dan sebiji guli kuning. Sebiji guli dipilih secara rawak dari kotak itu dan warnanya dicatatkan. Cari kebarangkalian bahawa guli yang dipilih ialah guli merah atau guli kuning. Okey, jadi kita tengok kebarangkalian dia. Okey, baik. P guli merah. Okey, guli merah kat situ ada 2. Okey, jumlah guli 2, 3, 4, 5, 6. 2 per 6. Okey. P guli biru. Tiga per 6. Guli kuning. Kebarangkalian guli kuning. Satu per 6. Okey, soalan dia, kebarangkalian guli merah atau guli kuning. Atau tu maksudnya tambah. Okey. Jadi tambah ni, guli merah tambah guli kuning. 2 per 6 tambah yang guli kuningnya 1 per 6. Okey. Jadi dapat 3 per 6. Kecilkan pecahan tu akan jadi 1 per 2. Okey, selesai muka surat 134. Kita pergi kepada muka surat 135. Okey, jawab setiap soalan berikut. Diberi S. Okay, unsur S tu adalah X. X ni pula adalah nombor 1 hingga 10. Okey. 1 hingga 10. X tu adalah integer. Satu nombor dipilih daripada set itu, cari kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih ialah, okey, kita tengok yang A dulu, nombor ganjil atau nombor 2 digit. Kita tengok yang A dulu. Okey, jadi kita buat macam tadi juga. Kita buat A dengan B. A itu peristiwa mendapat nombor ganjil, B peristiwa mendapat nombor 2 digit. Jadi kita tulis yang tu dulu. Peristiwa mendapat nombor ganjil. Okey, manakala B peristiwa mendapat nombor 2 digit. Okey, baik. Jadi kita senaraikan. Okey, dapat nombor ganjil tu A daripada nombor 1 hingga 10 kan. Okey, nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9.
Okey. Manakala B dapat nombor 2 digit. Nombor 2 digit daripada nombor 1 hingga 10 ada satu saja, iaitu nombor 10. Yang lain semua 1 digit. Okey, baik. Jadi soalan dia kata kebarangkalian nombor ganjil atau nombor digit, nombor 2 digit. Jadi P itu probability A bergabung dengan B. Okey, baik. Jadi dekat sini ada tak yang bersilang tu? Okay, mula-mula kita tengok dulu. Yang ni. Okay, sebelum kita masuk yang tu, okay. A bersilang dengan B ada tak? Tak ada. Okay. Jadi, kebarangkalian A bergabung dengan B sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Okay, kita tengok. Kata peristiwa mendapat nombor ganjil ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada jumlah nombor 10. Okay. Tambah peristiwa mendapat nombor 2 digit 1, iaitu nombor 10. Per dengan jumlah nombor 10. Okay. 5 per 10 tambah 1 per 10 dapat 6 per 10. 6 per 10 kita kecilkan pecahan tu, dia akan dapat 3 per 5. Okay, 3 per 5. Okay, selesai untuk A. Okay, pergi kepada soalan B tu. Kebarangkalian mendapat nombor perdana atau faktor bagi 10. Jadi kita buat macam ni juga, A dengan B tu. A ialah peristiwa mendapat nombor perdana. Manakala yang B peristiwa mendapat faktor bagi 10. Okey, baik. Kita senaraikan peristiwa A nombor perdana. Antara 1 hingga 10, nombor perdana dia 2, 3, nombor 5, nombor 7. Okey, itu nombor perdana. B tu mendapat faktor bagi 10. Faktor bagi 10. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 5 dan juga nombor 10. Okay, baik. Jadi kita tengok kat sini ada tak peristiwa A bersilang dengan peristiwa B. Kita tengok kat sini nombor 5 kan. Nombor 5 tu bersilang sebab nombor 5 tu nombor perdana dan pada masa yang sama nombor 5 tu faktor bagi 10. Okey. Satu lagi nombor 2. Okey. Nombor 2 nombor perdana dan juga faktor bagi 10. 2 dengan 5 lah. 2,5. Okey, baik. Jadi, bila ada persilangan, untuk kita kira kebarangkalian A bergabung dengan B.
Maksudnya peristiwa mendapat nombor perdana atau peristiwa mendapat faktor bagi 10 tu. Jadi kita kena buat yang macam ni. PA kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, kebarangkalian A tadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 daripada 10 nombor tersebut. Okey, tambah PB. PB ada 1, 2, 3, 4 juga. 4 per 10. Jumlah nombor 10. Tolak A bersilang dengan B ada 2. 2 daripada 10 nombor. Jadi kita tambah dan tolak tu. 4 per 10 tambah 4 per 10 tolak 2 per 10. Kita akan dapat. Okay. Kat sini 4 tambah 4. 8. 8 tolak 2. 6 per 10. Okay. Jadi kita akan dapat 3 per 5. Kita kecilkan. Kecilkan jadi 3 per 5. Okay, baik. Selesai untuk soalan 1. Okay. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 2. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set S. S tu X. X tu pula nilai dia lebih daripada 30, maksudnya 31 ke atas, sehingga sama atau kurang dengan 50. Jadi sehingga nombor 50 lah. Integer. X tu integer. Okey, cari kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih ialah kuasa 2 sempurna atau nombor yang boleh dibahagi dengan 6. Ini sama juga konsep dia, kita buat A dengan B tadi. Kita nyatakan peristiwa A apa, peristiwa B itu apa. Okey, peristiwa A, peristiwa mendapat kuasa 2 sempurna. Nah, kalau yang B, peristiwa mendapat nombor yang boleh dibahagi dengan 6. Okey, kita nyatakan dulu A itu apa, B itu apa. Okey, lepas tu baru kita senaraikan. Okey. A. Kita senaraikan dia punya peristiwa tu yang mendapat kuasa 2 sempurna antara nombor 31 hingga 50. Okey, kalau 5 kuasa 2 25 kurang pada 30, jadi 6 kuasa 2 36. Okey, 36 6 kuasa 2. 7 kuasa 2 49. Jadi nombor dia 49 lah. Okey, itu nombor kuasa 2 sempurna. 6 kuasa 2 7 kuasa 2. Okey, B pula peristiwa mendapat nombor boleh dibahagi dengan 6. Jadi yang boleh bahagi dengan 6 36. 6 darab 6 36. 6 darab 7 42. Okey. 6 darab 8 48. Ini nombor yang boleh dibahagi dengan 6. Okey, 6 darab 9 54 dah lebih pada 50 lah. Jadi NS. Apa maksud NS?
jumlah kesudahan dia. Daripada nombor 31 hingga 50 tu berapa nombor? Okey, ada 20 nombor semua sekali. Jadi kita kena tahulah sebab kita nak kira kebarangkalian lepas ni. Okey, satu lagi, ada tak peristiwa A bersilang dengan peristiwa B? Kita tengok kat sini. A dengan B ni ada tak yang bersilang? Ada, iaitu peristiwa mendapat nombor 36. Okey, peristiwa mendapat nombor 36 tu. Ada satu. Okey, jadi soalan dia kata peristiwa mendapat kebarangkalian kuasa 2 sempurna atau nombor yang boleh dibahagi dengan 6. Jadi maksudnya kat situ kebarangkalian P A bergabung dengan B. Okey, jadi rumusnya sama dengan P A kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, jadi kita tengok. A ni ada berapa? Ada 2. Jumlah nombor ada 20. 2 per 20. Tambah kebarangkalian B 1, 2, 3. 3 per dengan jumlah nombor 20. Tolak kebarangkalian A bersilang dengan B ada satu nombor iaitu 36. 1 per 20. Kebarangkalian dia kita ambil. Okey, baik. 2 tambah 3, 5. 5 tolak 1, 4. 4 per 20. Kita kecilkan 4 per 20. Itu akan jadi 4 bagi 4, 1. 20 bagi 4, 5. Jadi, jawapan dia 1 per 5. Okey, selesai muka surat 135. Okey, kita pergi kepada muka surat 136. Okey, nombor 1. Satu huruf dipilih secara rawak daripada set S. Okey, dia punya set S tu, dia punya komponen dia A, B, C, D, E, F. Cari kebarangkalian memilih huruf vokal atau huruf D. Okey, baik. Jadi sama juga cara dia, kita nyatakan A itu peristiwa apa, B itu peristiwa apa. A, peristiwa mendapat huruf vokal. Okey, peristiwa mendapat huruf vokal. Okey, manakala yang B, peristiwa mendapat huruf D. Ya, jelas. Maaf kalau tulisan tak berapa cantik. Okey, baik. Jadi kita senaraikan. Okey, peristiwa mendapat huruf vokal. Okey, huruf vokal, huruf A. Okey, huruf E. A dengan E lah, huruf vokal. Peristiwa mendapat huruf D. Jadi B ni adalah dia punya komponen dia D sajalah. Huruf D. Okey. Seterusnya NS. Bilangan kesudahan atau bilangan set tu semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey. Ada tak A bersilang dengan B? Okey. A dengan E, yang ni D. Jadi tak bersilang. Jadi kosong lah, tak ada yang bersilang.
Okey, ataupun kita nak buat macam ni. Macam tu pun boleh. Tiada unsur yang bersilang. Okey, baik. Jadi kosonglah nilai dia. Jadi untuk kita kira kebarangkalian memilih huruf vokal atau maksudnya A bergabung dengan B. Maksudnya dapat huruf vokal atau huruf D. Maksudnya gabungan dua tu. Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, kebarangkalian A tadi ada dua unsur, dua daripada jumlah semua sekali 6 NS kan, 6 tambah okey B tadi D kan, ada satu je D, huruf D, jadi per dengan 6 huruf. Okey. Jadi tolak ni tak ada lah, kosong lah. Jadi yang ni kita potong kosong lah, tak payah tulis tak apa. Okey, macam tu je. Okey, sebab dia kosong nilai dia. Jadi 2/6 tambah 1/6. Jadi 3/6. Okey, 3/6 kita kecilkan jadi 1/2. Okey. Macam itulah. Selesai. Okey, soalan nombor 2, soalan terakhir. Kebarangkalian Oliver dilantik sebagai pengurusi kelab matematik M dan pengawas sekolah K. Masing-masing ialah 2/5 dan 3/7. Okey, A. Lengkapkan gambar rajah van di sebelah untuk mewakili kebarangkalian Oliver dilantik sebagai pengurusi kelab matematik dan pengawas sekolah. Okey, sekarang ni kalau dan, kita tengok perkataan dan. Dan maksudnya darab. Ingat macam tu je, darab. Jadi, maksudnya apa yang A tu? Kebarangkalian P, P kebarangkalian M bersilang dengan K. Macam tu, bersilang. Maksudnya dua-dua. Okay, dia dipilih sebagai ahli pengurusi kelab matematik dan pengawas sekolah. Dua-dua dia dapat. Maksudnya bersilang dua-dua. Jadi kita darabkan kebarangkalian. Okay, kebarangkalian M darab dengan kebarangkalian K. Okay. Kebarangkalian untuk dapat kata dilantik sebagai pengurusi kelab matematik itu 2/5 darab dengan kebarangkalian dilantik sebagai pengawas sekolah tu K itu 3/7. Jadi 2/5 darab 3/7. Okey, dapat okey. Kita kira dulu 2/5 darab 3/7. Okey, 6/35. Okey, baik. Sekarang ni kita nak lengkapkan gambar rajah van. Okey, yang tengah-tengah tu apa? 6/35 ni tengah-tengah. Okey, yang bersilang tu. Okey, baik. Sekarang ni kita nak kira yang sebelah M sahaja dengan K saja. Maksudnya dilantik sebagai kelab pengurusi kelab matematik saja dengan pengawas sekolah saja. Jadi kita tulis satu-satu macam ni. P dilantik pengurusi kelab matematik saja. Maksudnya kebarangkalian dilantik pengurusi kelab matematik saja. Okey, sama dengan
Okey, sekarang ni kebarangkalian dilantik sebagai pengurusi kelab matematik tadi 2/5. 2/5 tu termasuk dengan yang bersilang. Jadi nak dapatkan yang M ni saja sebelah sini saja, 2/5 kena tolak dengan 6/35 tu. Okay, kena tolak. Okay, dapat 2/5 tolak 6/35 akan dapat 8/35. Okay, 8/35 ni sebelah mana? Sebelah ni. M saja ni. 8/35. Sebelah sini. Okay. Lepas tu satu lagi. P dilantik pengawas sekolah saja. Okay, pengawas sekolah saja. Jadi kebarangkalian dilantik sebagai pengawas sekolah saja semua sekali ni 3/7. 3/7 ni termasuk dengan yang bersilang. Jadi nak dapatkan kebarangkalian dilantik pengawas sekolah saja 3/7. Okey, kena tolak dengan yang bersilang tu 6/35 tu kan. Jadi kita akan dapat 3/7 tolak 6/35. Okey, kebarangkalian dilantik pengawas sekolah saja 9/35. Jadi 9/35 kat sini. Jadi kita dah lengkapkan kat situ. Jadi kita tengok dah cukup ke belum dia punya keseluruhan dia tu. Okey. 8/35 tambah 6/35 tambah 9/35 dapat 23/35. Jadi dekat luar ni ada lagi balance, ada lagi baki. Jadi 1 tolak 35, dekat luar ni akan ada lagi baki di mana mungkin Oliver tidak dilantik untuk kedua-dua jawatan. Okay, 12/35. Dia tak dilantik sebagai pengurusi kelab matematik, dia tak dilantik sebagai pengawas sekolah. Okay, jadi 12/35 tu dekat luar. Okay, A tu lengkap dah. Okay, B hitung kepada kalian Oliver tidak dilantik sebagai pengurusi kelab matematik atau pengawas sekolah. Sebenarnya berdasarkan gambar rajah tadi pun kita dah lengkapkan, kita dah dapat dah jawapan yang B tu. Okay, jadi kita ada cara kira alternatif dia. Okay, baik. Jadi kita cuba jawablah B ni. Warna lain lah, tak nak bagi itu. Okay, ambil warna merah. Okay, B ya. Okay, untuk menjawab soalan B ni, kebarangkalian tidak dilantik. Kita dah dapat dah 12/35 tu. Jadi nak cara nak dapat dia tu. Okay, P kita buat macam ni. Kebarangkalian tidak dilantik. Tidak dilantik langsung. Maksudnya kita fahamlah kat situ. Maksudnya tak dilantik untuk kedua-dua jawatan. Tidak dilantik langsung. Okey. Semua sekali kebarangkalian jumlah dia satu besar lah. Jadi kita kena tolak semua yang orang kata dalam set M dan K tu. Jadi kita tolak semua. Tolak 8/35. Okey, yang ni kita buat dalam kurungan. Tambah tambah yang bersilang 6/35 tu. Tambah 9/35. Okey. Itu kita tambah, lepas tu satu tolak yang dalam kurungan tu. Jadi kita akan dapat jawapan dia sama juga, 12/35 juga. Kita akan dapat sama. Okey. Ya, jelas kan? Okey, baik. Dengan berakhirnya soalan tersebut, selesailah untuk pentaksiran bilik darjah untuk subtopik
9.3 peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, video part 2. Okey. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi kefahaman kepada para pelajar dapat mahir, dapat faham, dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Boleh juga sebagai panduan pada guru dan juga pada siapa saja yang menonton video ini, semoga bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian anda dan juga kerjaya anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.